Bos Relax sajalah dong. anjir. Aduh. Semua tak ada rambut. Halo. Okay, jap. Dah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatin Hasmira bersama rakan-rakan saya Hafiz, Muaz, Amirul Hafiz dan juga Muti daripada kumpulan 1 ingin membentangkan tentang tajuk kita iaitu logistik and shipping. Okay, untuk introduction adalah logistik. Logistik ni adalah pengurusan aliran sumber dari satu lokasi ianya diwujudkan hingga ke destinasi pengguna ataupun pembeli. Macam kita lihat kat gambar rajah ni ada tiga kategori iaitu inbound, outbound dan juga reverse. Inbound tu maksudnya logistik masuk. Ia adalah satu proses untuk pengurusan pembekal, kos, inventory dan juga pengangkutan untuk memastikan barang yang betul tiba di kilang. Ia merujuk kepada sumber, mempercepat dan juga menerima barangan yang akan datang kepada sesuatu organisasi perniagaan. Ini berkaitan dengan pengurusan bahan dan juga perolehan dan interaksi antara pembekal dan juga firma. Okey, yang kedua adalah outbound. Outbound ialah logistik keluar yang merujuk kepada aktiviti dalam menyampaikan produk yang betul pada masa yang sesuai kepada pelanggan pada kos yang minimum, kos yang rendah. Okey, lepas tu sistem pengedaran juga memainkan peranan yang penting dalam logistik keluar. Secara ringkasnya, pergerakan barang akhir dari syarikat ataupun satu kilang kepada pengguna. Ia berkaitan dengan perkhidmatan pelanggan dan saluran pengedaran dan ia juga interaksi antara firma dan juga pelanggan. Terusnya adalah reverse. Reverse adalah logistik terbalik. Logistik terbalik adalah sejenis pengurusan yang memindahkan produk dari satu pelanggan kembali kepada pengeluar. Ini termasuk proses yang melibatkan pengembalian produk yang tidak diingini, termasuk kerja pembaikan, peluang kita semula dan juga pelupusan. Terusnya adalah shipping. Okey, shipping pula dalam e-dagang, proses penghantaran melibatkan segala-galanya daripada menerima pesanan pelanggan kepada menyediakannya untuk penghantaran jarak jauh. Penghantaran pesanan juga melibatkan beberapa faktor seperti pengurusan pesanan, pergudangan dan juga perhubungan pembawa. Dari rajah ni, kita dapat lihat bagaimana proses penghantaran sesuatu barang dilakukan. Bermula daripada kiri iaitu pembekal, pengangkutan ekspor, kemudian ke gudang penghantaran untuk disemak, dikenal pasti dan juga pengendalian asal, lalu ke pelabuhan asal. Barang yang ingin dihantar juga mungkin dihantar menggunakan sistem pengangkutan laut ataupun udara. Begitu juga untuk proses sampainya barang ke destinasi. Ia juga diangkut ke gudang destinasi lalu dihantar ke pengguna ataupun pembeli. Contohnya perkhidmatan penghantaran seperti JNT, pos laju dan sebagainya. Terusnya saya serahkan kepada Muti. Terima kasih Fatin. Sekarang saya nak terangkan tentang implementation of logistic and shipping system. Implementation ni pelaksanaan sistem logistik dan shipping. Mula-mula kita akan berhubung dengan call center untuk booking sesuatu produk atau apa-apa barang. Lepas tu buat managing. Lepas managing, teruskan shipping, iaitu shiftkan barang-barang kepada satu tempat, iaitu warehousing. Warehousing itu pergudangan yang menyimpan barang-barang yang kita order. Lepas tu yang kelima, sorting. Sorting ini mengumpulkan semua barang dan menimbang berat-beratnya. Lepas tu kita buat supervision. Supervision ni kita buat macam mengambil analisis semua barang
yang tepat barang-barang yang elok, barang-barang yang rosak macam tu. Lepas tu kita akan membuat loading, iaitu kita akan kumpulkan barang dalam sesuatu kenderaan ke apa yang membuat transportation. Transportation ni akan berlakukan dengan kapal ataupun kenderaan-kenderaan lain macam kereta, van, macam tu. Kalau shipping ni kita buat pada luar negara, tempat-tempat yang berjauh macam tu. Lepas transportation, kita akan delivery barang tersebut kepada customer. Selepas ni Hafiz akan terangkan. Terima kasih Muti. Sekarang saya akan terangkan bagaimana logistik dan penghantaran itu beroperasi. Okay, first daripada gambar yang pertama kita dapat lihat logistik ini berfungsi untuk memunggah, pengendalian, pengangkutan, pembungkusan, penyimpanan, penerimaan, gudang percutian, pelabelan, menyusun, menghantar dan lain-lain. Selain itu, meletakkan penjejak pada barang penghantaran itu. Okay, penjejak inilah satu contoh IoT dalam logistik. Hal ini demikian kerana dengan adanya penjejak pada parcel tersebut, pembeli dan penjual mampu melihat lokasi masa nyata untuk setiap barang tersebut. Contoh untuk yang kedua, pada gambar raja yang kedua, kita dapat lihat di situ di dalam logistik, di dalam warehouse, syarikat itu menggunakan autonomous untuk menyusun, membungkus, memunggah serta menyimpan barangan parcel ke dalam lori. Selain itu, kita dapat lihat pada gambar raja ketiga, di mana autonomous juga digunakan untuk memasukkan barangan ke dalam kotak, menyimpan barangan ke dalam kotak, menyusun serta memasukkannya ke dalam lori. Gambar raja yang keempat adalah bagaimana telefon mampu untuk menjejak barangan mereka dari jauh dalam masa yang nyata. Hal ini demikian kerana mereka menggunakan IoT seperti RFID. Selain itu, kita dapat lihat pada gambar yang kelima, di mana penghantar mampu menghantar barangan pada banyak rumah dalam masa yang singkat. Dan hal ini demikian kerana mereka menggunakan sensor, menggunakan IoT serta penjejak pada parcel tersebut. Okay, terima kasih. Saya akan serahkan kepada Amirul Hafiz untuk terangkan tentang hardware dan software. Terima kasih kepada Al-Hafiz. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang hardware dan software. Seterus itu, kita mesti tahu apa itu hardware dan software. Hardware ialah jenis bahagian fizikal yang mengawal proses pada software. Manakala software ia adalah satu set arahan yang memberitahu apa yang perlu dilakukan. Software ini adalah sejenis bahan yang boleh disentuh. Manakala hardware pula barang yang sejenis yang boleh disentuh. Software pula ada barang yang tak boleh disentuh. Hardware adalah jika barangnya rosak, maka barangnya boleh ditukar secara terus. Manakala software ini bila barangnya rosak, tidak boleh diganti secara terus kerana ianya perlu di-reset semula. Contoh bagi hardware ini adalah seperti komputer, smartphone, printer, scanner dan sama dengannya lah. Software pula ada lebih kepada sistem dan aplikasi. Seperti gambar yang pertama, kita boleh lihat software seperti Windows, Google, aplikasi media sosial dan sebagainya. Setelah itu, pada era pandemik ini, ramai orang telah terperangkap dengan COVID-19. Oleh itu, orang ramai terpaksa berbelanja secara online dan tidak boleh belanja secara berhadapan. Dengan adanya hardware dan software ini dapat digunakan dengan sebaiknya. Salah satu contohnya, software yang mereka gunakan ialah seperti Shopee. Mereka gunakan sebagai pembeli secara atas talian. Dan dengan adanya sistem Shopee ini memberi kepercayaan pada orang ramai
kerana telah memberikan sistem IoT yang sangat baik. Contoh gambar rajah di telefon tu, kalau kita dapat lihat, Shopee ini telah memberi satu pesanan mesej barang tersebut akan disampaikan oleh penjual hinggalah ke pusat logistik, sehinggalah barang itu sampai ke penerima tepat pada masanya. Dengan adanya kegunaan hardware dan software ini dapat meningkatkan perniagaan dari luar negara dan dalam negara. Seterusnya saya akan disampaikan slide ini oleh Muhammad Muaz. Terima kasih Amirul Hafiz. Impact of IoT to the industry. So IoT has allowed logistic companies to automate warehouse operation, enhance freight transportation and ensure timely final delivery of products. Ialah IoT telah membenarkan syarikat logistik mengautomasikan operasi kilang, meningkatkan pengangkutan barang dan memastikan penghantaran produk yang tepat pada masanya. IoT impact or system allow a logistic to monitor key performance indicator and essential parameter that affect assets. Obtain alert about every aspect that might affect effective distribution. Identify inefficiencies that might result in delivery delays. Automate process to eliminate human error, reduce human intervention, reduce cost and improve quality. So dekat sini kita boleh nampak tentang IoT result yang company boleh mengawal semua delivery dan lori-lori disimpan dengan betul. IoT result in effective communication between freight operator and truck along with establishing transparency between them. Companies can hence track the location of its fleet truck and increase response time in case of emergency. Real-time information also allow companies to confirm that the truckers are following guideline and ensure time delivery. Dekat gambar yang lagi satu pula, kita boleh tengok ada pekerja daripada warehouse, dia men-scankan barang, iaitu dia menggunakan sensor RFID. Sepertinya RFID and other hardware allow companies to maintain proper inventory, avoid overstocking, and help in balancing the supply and demand in the market. Companies can monitor inventory levels on daily basis and gain alert if the stock goes down below the required threshold. Internet of Things solution can also be programmed to automatically contact the vendor to increase or decrease the production rate as per stock in warehouse. So dia memberikan impact yang banyak lah kepada syarikat atau company untuk memudahkan pekerja membuat pekerjaan dan menaikkan penjualan. So ini adalah reference. So saya serahkan kepada Fatin untuk menemukan conclusion. Terima kasih Muaz. Untuk conclusion, apa yang kita dapat rumuskan dalam tajuk ni ialah penghantaran produk yang ingin kita hantar dan logistik ialah bermaksud proses penghantaran atau pemindahan penghantaran dari tempat asal ke destinasi. Logistik adalah sebahagian daripada supply chain yang mempunyai pelbagai jenis aktiviti seperti pesanan, pembelian, penghantaran dan juga pergunangan. Operasi logistik juga boleh dikaitkan dengan IoT di mana logistik di warehouse menggunakan autonomous untuk membungkus, menyusun dan juga menyimpan barangan pelanggan. Manakala untuk operasi penghantaran pula adalah untuk menghantar barangan dari pembekal kepada penerima dengan menggunakan perkhidmatan penghantaran seperti pos laju dan juga JNT. Kesannya proses sedia ada boleh diperbaik. IoT ni boleh berguna dalam perancangan pengeluaran yang lebih baik dan juga dapat mengoptimumkan ruang gudang.
ia akan membawa kepada penggunaan aset yang lebih baik dan kecekapan proses juga yang lebih baik. Akhir sekali, penggabungan aspek fizikal dan juga digital ia akan membawa kepada pengumpulan maklumat yang lebih baik pada pelbagai peringkat pengurusan logistik. Sekian itu sahaja daripada kami Kumpulan 1. Terima kasih.